Okey. Okey, terima kasih Tuan Pengerusi Majlis. Kejap ya, saya share slide. Okey, dapat nampak tak? Okey. Okey, kalau nampak okey takut tak nampak. Okey, salam sejahtera dan selamat pagi. Saya sudah diperkenalkan diri tadi. Saya Tilam Pria dari Seksyen Kewangan JKNNS. Saya PTD lantikan 2007. Selama ni dah servis 15 tahun lah. Dan telah bertugas um, di bidang sumber manusia, pentadbiran, keurusetiaan majlis dan sekarang ni di Seksyen Kewangan. Okey, terlebih dahulu saya nak ucapkan tahniah kepada tuan-puan. Okey, atas pelantikanlah ke sini jawatan PPP dengan nursing ya. Betul? PPP dengan nursing ke? Okey, dalam berapa ramai hari ni? Semua berada di satu tempat atau masing-masing di tempat masing-masing ke? Atau semua berada di ILKKM atau mana? Oh, okey, ILKKM masing-masing. Okey. Okey, sebelum saya start ni, saya nak any volunteer dalam 3 orang perkenalkan diri. Okey, dan just cerita sikit apa perasaan anda hari ni. Just apa-apa je. Just 3 orang. Kerana kalau face to face, sure dah minta kenalkan semua. Tapi kalau nak minta kenalkan semua semua nanti panjang nantilah kan. Just 3 orang. Kenalkan diri, dari ILKKM mana, dah dapat posting ke? Kalau belum dapat posting ni, harapan nak dapat posting kat mana ke? Atau harapan dalam melaksanakan tugas sebagai PPP dan nurse? Kita share dengan kawan-kawan. Siapa-siapa je siapa-siapa random, 3 orang. Ada? Online je pun boleh je lah, tak nampak pun muka. Siapa-siapa? Tak ada ke nak kenalkan diri nak ni? Ke saya kena pick nama? Saya ingatkan tak nak pick nama lah kan? Simple je. Saya just nak tahu just nama, jawatan PPP ke nurse and then sekarang di ILKK yang mana.
Ni nak harapan dapat posting mana ke, benda-benda simple je. Just to get to know macam tu je. Okay, selamat pagi. Selamat pagi. Maaf. Boleh dengar suara? Boleh. Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi. Saya Jururawat Natasha dari IKKM Kuala Pilah. Saya nak berkongsi saya punya perasaan pada hari ini. Saya rasa bersemangat untuk mengikuti program ini sebab program ini boleh kita praktikkan suatu kita bekerja nanti. Okay. Terima kasih, itu saja. Belum dapat posting lagi lah kan? Ke dah tahu akan bertugas di mana? Maaf, puan dengar tak saya cakap tadi? Dengar ILKKM Kuala Pilah, betul Natasha? Okey. Saya ulang balik Saya Jururawat Natasha dari ILKKM Kuala Pilah. Hari ini saya nak berkongsi saya punya perasaan. Saya rasa semangat untuk mengikuti program ini sebab kalau untuk kita praktikkan pada masa akan datang, lagi-lagi waktu kita bekerja nanti. Okay, thank you Natasha. Itu saja. Okay. Siapa lagi? Okay, tak apalah. Along the presentation mungkin saya akan minta ada sharing-sharing lain. Mungkin pada masa tu bolehlah share sikit. Okay. Budaya kerja kelas pertama saya kaitkan dengan budaya korporat. Dan hari ini kita akan melihat pengurusan pelanggan dan mengutamakan masyarakat. Dia sebenarnya satu flow yang lebih kurang samalah. Tapi kita dah pisahkan kepada dua sesi. So kita lihat dari segi pengurusan pelanggan budaya korporat dahulu. Okey, yang ni tak apa, dah kenalkan diri tadi. Okey. Gambar yang tertera di sini adalah Kementerian Kesihatan Malaysia di Putrajaya, Pasal E. Ada sesiapa dah sampai sana? Ada tak sesiapa yang dah sampai ke Kementerian Kesihatan Malaysia ke lapor diri ke? Okay, so first kita touch apa tu budaya korporat. Bila kita sebut budaya korporat bermaksud satu pembentukan amalan dan perlakuan yang berasaskan kepada nilai-nilai bermakna dan komited terhadap objektif kementerian. Boleh juga disebut sebagai budaya kerja, work culture. Culture kan, budaya. Bila benda tu menjadi budaya, ia menjadi satu kebiasaan. Ia menjadi cara berfikir kita, cara kita menghayati dan cara kita bertindak. Dia bukan sesuatu yang kita wujudkan khas. It is something inside us. Budaya. Bila kita menganggap suatu benda tu sebagai budaya, culture kita kan, kita dah membiasakan diri untuk melaksanakan sesuatu tugasan. Okey, saya nak kaitkan dengan objektif KKM sendiri, Kementerian Kesihatan Malaysia lah. Objektif KKM adalah untuk membantu seseorang individu mencapai dan mengekalkan satu taraf kesihatan bagi membolehkannya menjalankan kehidupan ekonomi dan sosial yang produktif. So bila ayat pertama pun kita dah lihat dah, objektif KKM tu membantu seseorang individu. Di situ pun kita dah tahu budaya kerja kita. Hal ini boleh dicapai dengan menyediakan perkhidmatan servis bercorak penggalakan, pencegahan, rawatan dan pemulihan yang cekap. Sesuai dan berkesan dengan memberikan penekanan kepada golongan yang kurang bernasib baik. So ini adalah sebenarnya poin-poin yang menjurus kepada pelanggan kita. So firstly, kita kena menghayati objektif KKM itu sendiri secara whole. Sebenarnya walaupun tuan-puan mungkin akan diposting ke, saya tak sure mungkin PKD atau KK atau hospital, mana-mana pun akan ada objektif masing-masing. Tetapi objektif itu, induk kepada objektif tersebut adalah objektif Kementerian Kesihatan Malaysia sendiri. Okey, misi Kementerian Kesihatan Malaysia.
untuk memudahkan dan membolehkan rakyat mencapai sepenuhnya potensi mereka dalam kesihatan, menghargai kesihatan sebagai aset paling berharga, mengambil tanggungjawab dan tindakan positif demi kesihatan mereka. So kita adalah sebagai facilitator, sebagai pemudah cara untuk memudahkan dan membolehkan rakyat mencapai perkara-perkara ini. Itu adalah misi KKM, di mana budaya kerja kelas pertama, our first class mindset dikaitkan dengan budaya korporat dan pengurusan pelanggan. Kita mesti menghayati benda-benda ni dulu untuk memastikan sistem kesihatan berkualiti tinggi, iaitu mengutamakan pelanggan. Di mana benda ni adalah core untuk KKM, mengutamakan pelanggan. Saksama, tidak membebankan, cekap, wajar mengikut teknologi, boleh disesuaikan mengikut persekitaran dan inovatif. Okey, so sifat-sifat ni, sifat penyayang, profesionalism, kerja berpasukan, semua adalah di bawah budaya korporat. So bila kita sebut budaya, benda ini adalah culture tuan-puan once dah dapat posting di setiap fasiliti kesihatan. Ini adalah main yang perlu dipegang. Kalau tuan-puan dah pergi ke PKD atau hospital, boleh perasan saya pasti ada objektif dan misi di situ. Sifat menghormati maruah insan dan penglibatan masyarakat. Kalau dilihat sini, memang kita memberi first preference kepada pelanggan kita. Okey, yang ni saya saja share sebagai contoh sebenarnya kerana tak semestinya tuan-puan duduk di Negeri Sembilan lah kan. Tapi kalau duduk di Negeri Sembilan adalah di bawah JKN Negeri Sembilan. So contoh macam objektif Negeri Sembilan, membantu individu dan keluarga mencapai dan mengekalkan taraf kesihatan yang optima bagi membolehkannya menjalankan kegiatan ekonomi dan sosial yang produktif dengan menyediakan kemudahan asas dan perkhidmatan kesihatan yang berkualiti. Tumpuan diberi kepada rakyat yang kurang bernasib baik. Kalau tuan-puan perasan, objektif dia lebih kurang touch juga objektif KKM. So itu adalah objektif induk. So di mana-mana pun tuan-puan berada, inilah objektif dia. Inilah intipati objektif Kementerian Kesihatan Malaysia dan mana-mana PTJ atau fasiliti di bawahnya. Kalau saya kaitkan dengan misi dan visi Jabatan Kesihatan Negeri Sembilan, misi memperkasa penyampaian perkhidmatan kesihatan yang komprehensif kepada masyarakat Negeri Sembilan melalui promosi, pencegahan, perawatan, rehabilitasi secara profesional, efisien dan saksama. Visi pula, Negeri Sembilan ke arah kesihatan yang optimum berteraskan perkhidmatan kesihatan yang berkualiti dan komprehensif. Okey. Okey, ini adalah kerangka pelan strategik Kementerian Kesihatan Malaysia yang latest terbaru bermula 2021 hingga 2025. Kalau kita lihat di sini, saya tidak akan touch semualah. Okey, kita tengok yang main teras strategik, memperkemas perkhidmatan penjagaan kesihatan, memperkukuh pembiayaan kesihatan dan kita tengok yang nombor 3 ni, memperkukuh kesedaran kesihatan dan pemerkasaan masyarakat. Okey, kalau kita lihat di kebanyakan strategi ini, kaedah-kaedah pengurusan pelanggan menjadi tumpuan utama. Kalau kita tengok objektif strategik, memantapkan penyampaian perkhidmatan kesihatan yang berkualiti, mampan, saksama dan mampu milik. Memperkukuhkan tahap literasi kesihatan di kalangan penduduk. Okey, so itu adalah objektif utama Kementerian Kesihatan Malaysia. Tidak semestinya jawatan PPP atau nurse, doktor, dental, semua adalah tertakluk kepada objektif-objektif ini. Okey, so kita lihat pelanggan dan pihak berkepentingan KKM. So dia sebenarnya kedua-dua pun pelanggan, tapi dari segi cara kita sebut tu, bila kita kata pengurusan pelanggan, dia ada pelanggan dan pihak berkepentingan kepada KKM. Okey, so pelanggan langsung ditakrifkan sebagai penerima faedah
daripada KKM. Nanti kita akan tengok jadual seterusnya lah untuk lihat siapakah penerima faedah. Manakala pihak keberkepentingan KKM adalah kumpulan atau organisasi individu yang mempunyai kepentingan dalam program-program KKM yang boleh mempengaruhi penggubalan dasar di mana di higher level lah. Okey, pelanggan langsung KKM kita boleh tengok dua. Dia sebenarnya dalaman dan luaran. Bila kita sebut dalaman adalah anggota KKM sendiri. Sebenarnya kita pun adalah pelanggan juga di KKM ni. Okey, so anggota KKM sendiri dan juga luaran. Bila luaran, dia adalah pesakit yang kita temui setiap hari, pelanggan kita, rakyat yang sihat, komuniti, pelajar, warga emas, orang asli, industri dan termasuk lain-lain kementerian yang berurusan dengan kita. Contoh KDN, Kementerian Wanita, Kementerian Pendidikan, Belia dan Sukan, MOSTI, BINDEF. Kadang-kadang kita tak nampak sebenarnya penglibatan pelanggan-pelanggan luaran kita daripada kementerian lain. Tapi saya percaya pada tempoh COVID ni, saya rasa tuan-puan kalau perasan memang dapat lihat pelibatan daripada kementerian-kementerian lain khususnya KBS, MOSTI, on the ground. Kerana kerajaan memang sekarang sedang gigih berusaha untuk menyampaikan perkhidmatan penjagaan kesihatan yang berkualiti terutamanya dalam situasi mencabar kan sekarang walaupun sudah hampir 2 tahun bergelut dengan wabak COVID-19 ni. Sistem kesihatan negara kita masih berdiri teguh kerana penlibatan daripada semua pelanggan kita, pihak berkepentingan kita dan juga warga negara kita sendiri. Okey, pihak berkepentingan KKM tadi ya yang saya ada tulis merujuk kepada jadual 2. Dia sebenarnya mainly rakyat. Dia stakeholders kita. Seterusnya sektor awam melibatkan jabatan-jabatan seperti JPA, pemandu, EPU, Majlis Keselamatan Negara, Kementerian Kewangan Malaysia yang menentukan dasar kita dari segi pembiayaan, dari segi funding kita, dari segi struktur kita. Sektor swasta, industri, penyedia perkhidmatan kesihatan swasta, insurans, pelabur dan media. Pada time-time COVID ni kita nampak peranan-peranan sektor swasta juga di mana pihak hospital kerajaan telah melaksanakan penyumberluaran outsourcing kepada sektor swasta untuk menampung bilangan pesakit. Seterusnya pertubuhan bukan kerajaan, kesatuan dan badan-badan profesional, NGOs yang membantu hospital dengan sumbangan. Kadang-kadang ada sumbangan mesin dialysis contoh dan kadang-kadang di hospital pun kalau dah penuh ada yang kita channel kepada NGO dialysis. Contoh gitulah. Organisasi antarabangsa WHO, UNDP, UNICEF yang sentiasa memberi kita nasihat, memberi kita garis panduan especially dalam penyediaan vaksin hari tu di zaman wabak COVID ni, pandemik ni memang kita nampak semua peranan pihak keberkepentingan KKM. Okey. Bila kita sebut pengurusan pelanggan. Pengurusan pelanggan adalah satu pendekatan holistik untuk menawarkan perkhidmatan yang dapat memenuhi kehendak dan ekspektasi pelanggan melalui pengurusan interaksi dan perhubungan yang cekap antara organisasi dan pelanggan. Yang ni kita merujuk kepada Perkeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam 1/2008 lah. Kalau kita nak betul-betul lihat tafsiran pengurusan pelanggan tu. Okey. Okey. So apa yang kita lihat tadi secara keseluruhannya bukan hanya KKM lah, secara keseluruhannya pelanggan perkhidmatan awam terdiri daripada warga negara, bukan warga negara, sektor swasta dan stakeholders. Okey.
Penerapan budaya korporat. Kenapa kita ni selalu asyik mengaitkan budaya korporat dengan pengurusan pelanggan, budaya kerja kelas pertama. Sebenarnya budaya korporat ni sejak tahun 1987, KKM dah mula mengambil inisiatif dalam penerapan budaya korporat ni. Dia adalah, kalau kita lihat di sini, sebenarnya benda yang kita laksanakan setiap hari je. Tapi kita perlu membiasakan perkara tu. Melakukan sesuatu tugas dengan memenuhi standard dan tahap yang dikehendaki. Menggalakkan anggota menghasilkan pekerjaan melebihi tahap minima. Melakukan tugas dengan penuh komitmen. Menyelesaikan tugas dan tanggungjawab mengikut masa yang ditetapkan. Melakukan sesuatu tugas dengan segera, dengan kaedah yang betul. Menghindar sikap menangguh dan melambatkan pelaksanaan tugas. Memberi maklumat yang betul dan tepat agar tindakan dapat dilaksanakan dengan segera. Kalau tuan-puan lihat, setiap perkara ini memberi impak kepada pelanggan kita. Benda ni boleh dikaitkan sama ada di hospital, PKD, klinik, KK atau KCOM, klinik desa, boleh dikaitkan. Contoh, kita melakukan suatu tugas dengan segera tapi kaedah yang tidak betul. Yang ni akan efek klien kita, pelanggan kita. Menghindar sikap menangguh dan melambatkan pelaksanaan tugas. Yang ni pun akan memberi efek yang besar terhadap pelanggan kita. So, inilah reasonnya budaya korporat dikaitkan dengan pengurusan pelanggan. Kalau kita lihat detail dia lah, memberi maklumat yang betul. Kita memberi maklumat yang betul tu pada siapa sebenarnya? Kepada pelanggan, sama ada luaran, sama ada dalaman. Macam nurse memberi maklumat kepada doktor. Itu adalah sebenarnya di antara anggota KKM sendiri pun dianggap pengurusan pelanggan. Okey. Harapan pelanggan. Saya rasa kita semua ni, bila kita tengok harapan pelanggan ni, bukan menjurus pada fasiliti kesihatan sahajalah. Kita semua pun pelanggan juga. Setiap hari kita pun pergi ke kedai, pergi klinik atau pergi membeli barang, order makanan. So kita ada harapan kita, even setakat GrabFood ke Foodpanda ke. Sebagai pelanggan, kita ada harapan perkhidmatan yang cepat, maklumat yang tepat, layanan yang mesra, kaki tangan yang peka atau prihatin, pengendalian yang profesional, proses kerja yang adil. Sebenarnya harapan-harapan inilah yang menentukan kita akan menggunakan perkhidmatan yang sama pada kali kedua ke tak. Contoh macam klinik swasta. Contohlah kita pergi klinik swasta tersebut. Perkhidmatan slow. Contoh. Dapat doktor pun macam doktor tak adalah cerita sangat. Oh sakit ke? Okey. Macam tu je. Rasa nak tak pergi sekali lagi ke klinik tersebut? Layanan tak mesra ke? Yang duduk kat kaunter tu memang muka dah marah lah. Kita pun tak tahulah kenapa dia marah dengan kita lah kan. Padahal kita tak buat apa pun. Itu adalah contoh sebenarnya. Dan kita tak naklah pergi klinik tu. So benda-benda macam tu, put yourself there. Think of yourself there. Think of yourself as the customer, client, pelanggan. So apakah harapan kita sebagai pelanggan? So kita telah diberi satu mandat untuk menguruskan pelanggan yang hadir ke fasiliti kesihatan tersebut. So itu adalah satu tanggungjawab yang besar. And it is budaya kerja kelas pertama. Budaya korporat Kementerian Kesihatan Malaysia dibagikan kepada 3. Yang main lah. Untuk mencapai setiap penerapan dalam budaya korporat, kita perlu mengamalkan sikap penyayang, profesionalisme dan kerja berpasukan. So ini adalah the main 3 things yang tuan-puan perlu, memang perlu hafal lah benda ni. Penyayang, profesionalisme, kerja berpasukan. Okey, kita lihat sikitlah. Penyayang. Okey, bersopan santun, responsif,
menghormati. Sebenarnya ada banyak lagi lah. Kita just tengok a few. Bersopan santun dia boleh dilihat sebagai berbudi bahasa, bertimbang rasa, murah hati. Yang ni boleh dikaitkan juga dengan layanan telefon. Contohnya help desk. Tak semestinya yang ni tak semestinya lah kita face to face sahaja. Even layanan telefon ada masa menjawab panggilan, kita sopan, mesra dan berbudi bahasa. Kita sentiasa tenang, peramah, senyuman ikhlas. Saya pun faham sebenarnya kadang-kadang kita dah banyak dah tengok patient. Sejak pagi tadi mungkin tak sempat nak makan pun. Tapi itu adalah tanggungjawab kita. Diberi peluang untuk memberi perkhidmatan kepada rakyat. Bukan semua orang dapat lah kan. Tuan-puan pun mungkin tahu ada kawan-kawan rakan-rakan nak kerja di fasiliti kesihatan sebagai PPP, nurse, doktor tapi tak kesampaian. Tapi tuan-puan kira diberi peranan tu dapat memberi perkhidmatan kepada rakyat. So jadikanlah budaya. Sentiasa penyabar, sedia membantu. Macam contoh ada sesiapa, bukan setakat kerja kita je lah, tiba-tiba ada klien datang tanya mana tandas ke atau mana kantin ke, kita pun tunjuk, bantu, bukan setakat melaksanakan tugas je. Responsif, sentiasa memberi perkhidmatan yang cekap, cepat, tepat, ada serving time dia. Bukan kita tahu, lah saya penat lah, duduklah sekejap. Memang kita tak boleh nak macam tu di fasiliti kesihatan. Kita kena sentiasa proaktif, dapat menjangka apa yang diperlukan dan menyelesaikan masalah. Mungkin kita akan berdepan dengan bukan warga negara yang tak dapat berbahasa Melayu, kan? Mungkin dia hanya tahu bahasa dia tapi kita terpaksa membantu juga. Benda-benda tu satu cabaran, tapi itulah, di situlah kita ni sebagai seorang sebagai seorang PPP atau nurse di situ memainkan peranan. Ketepatan masa, bertindak cepat. Kita tak cemas. Okay, kita tak cemas pada masa itu. Kita menyampaikan perkhidmatan dan maklumat yang betul, tepat, kita tidak menyusahkan pelanggan. Kita tenang dan kita facilitate pelanggan tersebut. Okey, menghormati. Menghormati adalah sebenarnya satu interaksi yang jujur lah. Okay, interaksi secara jujur dan mulia. Kita mendengar dan memahami. It's the heart to listen. Bukan setakat mendengar sahaja. Kita betul-betul listen. Not to hear but to listen. Kadang-kadang pesakit-pesakit ini kepada saudara terdekat pun dia tak berani nak cakap. Tapi dia akan cakap kepada personal kesihatan. So hormat hal peribadi dan privasi pelanggan, mungkin dari segi nak tutup tirai, menemani semasa pemeriksaan, perihal pesakit dirahsiakan, tak adalah kita duduk sembang berkenaan pesakit, etiket sosial kita. Okay, benda-benda tu kita committed untuk menerima pelanggan dengan sikap ramah mesra dan penuh perhatian. Kita sentiasa senyum. Walaupun sekarang pakai mask ni lah kan, kita kena mengangguk ke demi kepentingan pelanggan, kita kena jaga tone suara kita. Mungkin dah penat, tapi kita still bersenyum dan memberi layanan yang terbaik. Okay. And bila kita menerima sebarang maklumat atau rekod peribadi, kita memastikan semua maklumat dan transaksi pelanggan terjamin keselamatan dia dan tidak berlaku sebarang pencerobohan atau oleh pihak yang bertanggungjawab. Keselamatan, benda-benda tu, fail yang kita pegang, semua benda termaktub dalam ni. Okay, professionalism. Komitmen, disiplin, etika kerja. Kesungguhan dan keyakinan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab. It comes by experience. Saya pun faham. Tapi tuan-puan kena willing untuk learn, untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab tu. Dan setiap hari tuan-puan belajar sehingga membina keyakinan tersebut.
ketekunan dan dedikasi tu menawarkan perkhidmatan yang konsisten kepada pelanggan dari segi kualiti. Bukan hari ni okeylah, hari ni ada mood baik okeylah. Hari esok penat lah. Kita kena sentiasa konsisten. Tidak perlu diselia atau meminta bantuan. Okay, yang ni macam saya beritahu tadilah, it comes with experience, pengalaman. Dia bukan semudah tu lah. Tapi kita never give up. Bila kita sebut disiplin, kita mengawal kelakuan kita. Kita sentiasa organize, mengikut peraturan kerja. Bukan saja kita mengikut peraturan kerja, kita memastikan pegawai atau kaki tangan di bawah seliaan kita atau rakan-rakan kita pun mengikut peraturan kerja. Bukan kita sahajalah. That is the best. Kita pun sama-sama mengingati rakan-rakan kita, mungkin yang terlupa ke, yang leka. Itu menjadi tugas kita. Melaksanakan suatu tugas dengan berkesan dan efisien, iaitu kita menjadi kompeten. Kita menyampaikan arahan atau borang, panduan perkhidmatan, maklumat berkaitan yang difahami oleh pelanggan. Mungkin dari kita fikirlah macam mana kita nak sampaikan kepada pelanggan kita. Ada pelanggan kita cakap sekali je faham. Ada pelanggan mungkin dia nak kena tengok infografik ke, risalah ke. Ada yang warga emas kita yang tak ada smartphone, mungkin dia ni perlu lagi di-explain lama sikit ke. Kita kena tengok benda-benda macam tu. Menjalankan tugas selaras dengan visi misi kementerian ni adalah cara yang terbaik. Seseorang itu boleh dianggap profesional apabila beliau committed lah terhadap kerjanya dan sentiasa mendisiplinkan diri. Disiplin tu is also coming to work on time. Saya rasa puan pun tengok sekarang netizen kita semua benda viral. Hari tu yang viral, kalau tuan-puan perasan, pukul 8 pesakit dah sampai tapi nurse beli makan minum dan datang 8.30. Mungkin kita fikir breakfast kesian kot, takkan nanti lepas ni dah start kerja mungkin tak sempat nak makan pun. Tapi no, kita sebagai personal kesihatan, kita sentiasa dilihat. Every time we are watched, apa yang kita buat. Apakah kita dianggap kita kena melaksanakan kerja yang kita lakukan tu mempunyai taraf kualiti yang tinggi, menggunakan cara yang terbaik, menjimatkan kos, masa dan tenaga tanpa membelangkangi etika yang telah ditetapkan dan bersesuaian. And then kita kena sentiasa memastikan juga kaki tangan yang kerja di bawah kita atau rakan-rakan kita diberi pengiktirafan. Dan kita sentiasa berkomunikasi dengan baik. Dan pastikan juga tempat dan ruang yang disediakan untuk pelanggan untuk berurusan adalah kondusif. Ruang menunggu selesa, tempat duduk. Yang tu semua kita boleh lihat. Kita boleh tengok semua okey ke. Kerja berpasukan. Okey, mana-mana kita pergi pun memang tak adalah nak kata nak kerja silo lah kan. Saya seorang je buat, saya seorang je cemerlang. Memang tak ada. Memang tak boleh. So budaya korporat KKM ni telah menyatakan dengan clear kerja berpasukan itu adalah memang salah satu kaedah kita untuk memastikan budaya kerja kelas pertama dalam pengurusan pelanggan. Kita bersatu menuju matlamat, accountability, kreativiti dan inovasi. Kita committed secara harmoni untuk mencapai objektif, and then ada tanggungjawab. Kita memberi sokongan kepada rakan sekerja. Pada masa yang sama jaga integriti. Kita bersatu menuju, kita ada perasaan kekitaan ni. Perasaan kekitaan sesama rakan-rakan kita. Dan juga our leadership untuk menjaga staff-staff di bawah seliaan kita. And kita saling mempercayai. Biasa adalah disebut kerja berpasukan itu adalah lebih efektif daripada individual. Team typically outperform individuals. Teams use employees' talent better. Kerana kita ada beberapa talent yang berbeza dalam satu kumpulan. That's why kalau kita lihat semasa study ni, dia ada individual assignment dengan group assignment. Walaupun kadang-kadang benda ni bukan mudah, dia ada challenge dia juga. Dia ada baik buruk dia juga. Kalau group assignment, kita akan dapat melihat pelbagai idea yang baru.
Itu adalah pros dia. Dia more fleksibel dan responsif. Tapi challenge dia macam ni lah. Kita sebagai individu, semua orang bukan sama. Kadang-kadang ada individual yang dia memang resist. Dia tak boleh nak kerja dalam satu pasukan. Dia rasa diri dia lebih okey bila kerja seorang. Dia memang jenis macam tu. Dia macam, saya tak boleh lah kerja grup-grup ni. Sure ada yang tak nak join ke. Sure ada yang tak perform ke. Saya tak boleh. So, ini adalah satu cabaran. Di mana-mana pun di fasiliti kesihatan, kita memang tak boleh nak kerja silo. Okey. Logo Kementerian Kesihatan Malaysia. Saya tak pasti kalau tuan-puan dah pernah tengok ke logo ni. Kami sedia membantu. Okey, penerangan logo kita ni pun ada maksud dia. Latar belakang putih melambangkan kebersihan, keikhlasan dan kesungguhan anggota KKM menjalankan tugas semasa. Hati berwarna merah melambangkan semangat dan komitmen anggota KKM untuk meningkatkan mutu perkhidmatan. Tangan melambangkan keikhlasan dan kesediaan untuk membantu. Nilai-nilai teras menonjolkan prinsip-prinsip yang dipegang semasa menjalankan tugas. Sentuhan di hati melambangkan kelembutan, kemesraan dan keprihatinan semasa menjalankan tugas. So kalau tuan-puan perasaan, even logo kita sebenarnya menjurus kepada budaya korporat kita, iaitu kerja berpasukan, profesionalism dan penyayang. Di logo kita pun dah ditulis dah di situ. So budaya korporat ni, kalau tuan-puan dah menghayati budaya korporat ni, I'm sure automatic dah. Memang pengurusan pelanggan yang cekap lah di fasiliti kesihatan. Moto KKM, kami sedia membantu. Ini adalah main. Saya rasa tuan-puan pun dah lihat dah di mana-mana fasiliti kesihatan kita, memang tak boleh, memang akan lihat dah moto kita. Kami sedia membantu. Kami ini adalah semua anggota KKM bekerja sebagai satu pasukan untuk mencapai matlamat yang sama. Semua anggota, bukan hanya PPP, bukan hanya nurse, bukan hanya doktor, bukan hanya dental, tapi semua anggota KKM. Termasuk yang bukan medical personnel yang bertugas di bawah KKM juga. Sedia, sentiasa bersiap sedia untuk memberi perkhidmatan secara profesional, membantu, ikhlas semasa memberi bantuan dan menjalankan tugas. So kita balik-balik kalau kita lihat dari segi objektif, misi, visi, moto, budaya korporat, logo, balik-balik kita adalah dalam benda perkara yang sama. Sebenarnya dirumuskan sebagai pengurusan pelanggan yang cekap, servis rendered, perkhidmatan yang profesional. Ikrar budaya korporat KKM. Okey, ini adalah ikrar warga kerja KKM. Memberi perkhidmatan yang terbaik, mesra dan profesional. Memberi layanan secara saksama tanpa mengira pangkat, bangsa dan agama. Bekerja sebagai pasukan yang efisien, efektif dan produktif. Sedia membantu dengan ikhlas dan bertanggungjawab. Committed untuk mencapai matlamat kementerian. So matlamat kementerian tu kita dah tahu. Sebenarnya it's just memberi perkhidmatan pelanggan yang terbaik. Secara fizikal, secara emosi dan cara penyampaian kita. Physical of course lah, persekitaran, kemudahan sokongan. Emosi yang kita tengok tadi, budaya korporat. Dan penyampaian kita pun termasuk dalam budaya korporat. Dari segi kebolehpercayaan, responsif, menepati masa, ketepatan, mudah diperoleh, mudah difahami, kompeten.
Kerana dia bukan hanya bila kita menemui pelanggan secara fizikal, ia juga termasuk layanan telefon kita, ia juga termasuk sistem pengurusan aduan kita, semua sekali. Janji kami, ini adalah janji KKM. Kami sedia membantu. Balik kepada moto ni. Sure you tuan-puan ingat. Asyik repeat benda yang sama tapi itulah core-nya. Kami sedia membantu. Kami committed terhadap keperluan anda. Anda tu siapa? Anda tu pelanggan kita which is masyarakat, rakyat, pihak berkepentingan, pesakit, semua. Memastikan perkhidmatan yang adil, mesra, rasa hormat dan prihatin. Kami melaksanakan apa yang dirancang. Menjanjikan anda tahap profesionalism yang tertinggi dalam segala urusan penyampaian perkhidmatan. Janji ini, kami berdedikasi terhadap tugas, bekerjasama untuk mengukuhkan produktiviti dan meningkatkan kecekapan. So, sebenarnya berkait lagi. Penyampaian kita dari segi menepati masa, menepati standard, menepati piagam pelanggan, tidak menyusahkan pelanggan, menyampaikan perkhidmatan yang mudah, masa menunggu pelanggan. So kadang-kadang ni sekarang kita ada home monitoring juga. So bukan hanya di fasiliti kesihatan, mungkin tuan-puan kena membuat lawatan di rumah pesakit. So peranan tuan-puan tu sebenarnya bukan hanya dalam fasiliti kesihatan tersebut. Kita ni sebenarnya memegang image KKM ni ke mana-mana kita pergi. Lebih-lebih lagi tuan-puan yang termasuk dalam kategori yang beruniform ni, lagi tinggi sebenarnya komitmen. Credibility dia. Credibility perkhidmatan tu hendaklah sentiasa dipelihara supaya kepercayaan pelanggan tu dapat kita perolehi. Budaya kerja kelas pertama, dia ada amalan 8S. Salam, memberi dan menjawab salam dengan nada lembut, sopan dan mesra. Walaupun kita penat, mungkin tak sihat, ni memang dari pagi ni dah berapa kali dah memberi salam, tapi itulah amanah kita. Sayang, menjalankan kerja dengan amanah, mengamalkan sikap terbuka, segak, memastikan pakaian bersih, lengkap, kemas dan sesuai semasa menjalankan tugas. Lebih-lebih lagi sebagaimana yang saya beritahu tadilah, tuan-puan dalam grup badan yang beruniform kena sentiasa pastikan uniform tip-top, lengkap, name tag ada, mengikut pejawatan lah kan, cara pemakaian dia sama ada long sleeve, short sleeve ke, semua perlu diikuti. Segera memberi perhatian kepada pelanggan tanpa berlengah. Sempurna menyediakan persekitaran yang kondusif dan kemudahan yang sempurna. Peka serta responsif terhadap keperluan pelanggan. So kita sensitif. Kita kena sentiasa sensitif terhadap keperluan pelanggan. Sekarang ni pelanggan ni pun bukan mudah lah kita nak manage pun. Kita pun mungkin hilang sabar lah, dah cakap berapa kali pun masih buat benda yang sama. Tapi peranan kita di situ sebagai personal kesihatan adalah untuk memastikan keperluan pelanggan tu dipenuhi. Senyum, sentiasa memberikan senyuman ikhlas semasa berinteraksi. Ni sekarang ada mask ni pun nampak kalau senyum ni. Dan angguk-angguklah sikit. Sopan, menggunakan intonasi suara yang sesuai. So kalau tiba-tiba ni kata, walaupun kita bagi salam, tapi bagi salam tu macam memang intonasi suara tu tak happy ke, atau bunyi dia macam komputer ke, nanti terasa juga pelanggan ni kadang-kadang. Rasa alah, dapat pula orang yang tak happy ni macam ni, okey ke hari ni? Contohlah. So trust kita untuk pengurusan perhubungan pelanggan.
perancangan pengurusan pelanggan, penawaran perkhidmatan, interaksi kita dengan pelanggan, pengurusan prestasi dan budaya korporat. So inilah the main yang kita kena tengok. Di peringkat atas, di peringkat kementerian memang dia dah ada gubalan plan strategik lah, organisasi lah, misi, visi, semua tu telah digubal dan telah ready dah sebenarnya terhadap perkhidmatan pelanggan yang dihebahkan tu. Tapi sekarang ini adalah komitmen kita untuk mengenal pasti pelanggan kita, untuk mengenal pasti perkhidmatan yang ditawarkan tu memuaskan hati pelanggan kita tu terletak pada kita lah yang bertugas di fasiliti kesihatan. Okey, lagu KKM. Rasa tuan-puan dah pernah dengar lagu KKM ke tak pernah dengar ke atau dah biasa dah nyanyi lagu KKM ke? Ada? Okey, kita cuba dengar lagu KKM. Sayang sudah sederhana, dipelihara, berpasukan, kambing tangan, merdekakan taraf kesihatan. Secara profesional, hikmat diberi, cemerlangan, matlamat kami, di mana tujuan di setiap waktu, kami sedia membantu. Kami penyayang pada semua, bagi kami tiada beza. Bertanggung jawab akan kita, kesihatan dan kemajuan negara. Profesional hikmat diberi, kecemerlangan, matlamat kami, di mana tujuan di setiap waktu, kami sedia membantu. Di mana tujuan di setiap waktu, kami sedia membantu. Okay. So we are coming towards the end dah untuk part pengurusan pelanggan ni, tapi seperti yang saya beritahu tadi lah, sebenarnya dia berkait dengan mengutamakan masyarakat. So dia sebenarnya satu flow juga. Tapi saya just nak repeat semula ni, di sini adalah budaya korporat kita lah. So budaya korporat kita adalah main di sini untuk memastikan pengurusan pelanggan yang cemerlang. Because perkhidmatan kita sekarang ni dah sangat berteknologi. Dia bukan hanya fizikal tapi ada dalam talian lah, SMS lah, telefon, app kita, semua ada. Dan kita ni di fasiliti kesihatan selalu berdepan dengan perkhidmatan di luar waktu operasi biasa. Kadang-kadang kerja sampai malam pukul 12, kadang-kadang tak balik rumah, benda-benda ni dah biasa berlaku. So kita kena prepare our mindset dengan budaya kerja kelas pertama ni, prepare our mindset supaya kita boleh menghadapi cabaran-cabaran ni secara profesional and at the same time masih kami sedia membantu. Okay, sebelum kita ke slide seterusnya, nak sambung terus ke atau nak break dalam 5 minit ke? Kita pulang kepada tuan-puan. Boleh tak kami nak minta take file? Okay. Boleh. So kita start pukul 12, okay?
Okey, kita dah boleh start ke? Semua dah ada ke atau nak tunggu sekejap lagi ke? Semua dah ada ke? Okey, semua dah ada? Okey, seterusnya adalah mengutamakan masyarakat. Okey, mengutamakan masyarakat. Dia also part of budaya kerja kelas pertama. Juga pengurusan pelanggan juga, kerana kita dah lihat tadi, masyarakat adalah pelanggan kita. Tapi dalam konsep kita nak tengok sekarang, mengutamakan masyarakat. Okey, sebelum tu saya nak mungkin 2 wakil untuk share dengan saya, why did you choose this profession? Why did you choose to become a medical professional? Kenapa memilih pekerjaan ni? Kenapa? Why PPP? Kenapa nurse? Mungkin 2 wakil. Okey, yang ni sebenarnya dia tak ada jawapan yang betul, jawapan yang salah semua tak ada. Dia tak ada kena-mengena, ada slide, bukan slide tu terus ada jawapan ke, tak ada. Yang ni just is a random thing. Adakah sesiapa nak, mungkin 2 orang je lah share. Maybe PPP, wakil PPP seorang, nurse seorang. Kenapa memilih pekerjaan tersebut? Selamat tengah hari Puan. Saya JP Mariana. Selamat tengah hari. Saya JP Mariana dari IITKM Kuala Pilah. Okay. Mula-mula saya masuk nursing ni. Kita tak dengar dia cakap. Mula-mula saya masuk nursing ni sebab satu sebab dapat. Lepas tu mak saya suruh datang sini. So macam mula-mula macam terpaksa lah, tapi bila 3 tahun lebih saya duduk dalam bidang ni, lama-lama tu macam dah boleh saya dah boleh menghayati pekerjaan. Boleh minat lah. Boleh terima dengan kejayaan ni. Jadi macam saya boleh go on dalam ni. Oh, okey. Dalam masa 3 tahun ni, ada any experience yang nak share dengan kita? Something yang membuat, boleh mana-mana, membuat you happy ke, terkejut ke, sedih ke, atau rasa bangga ke, anything. Something atau ada something yang nak memberi semangat kepada team members you all yang lain. Mungkin ada yang tengah takut ke, risau ni, boleh ke perform di fasiliti kesihatan. Mungkin daripada your words sekarang, boleh memberi semangat? Anything. Macam saya beritahu tadi, dia tak adalah jawapan betul salah tu, tak ada. Ada ke? Kerana saya tengok mic tak on lah kan? Ada ke? Kalau saya kongsikan lah sepanjang 3 tahun ni kan kita berjumpa dengan ramai pasien semua tu. Lepas tu dalam masa yang sama nenek saya sakit. Dan masa tu juga saya boleh apply apa yang saya belajar dalam nursing ni kepada nenek saya. Macam tu.
Oh, Jadi saya rasa macam apa, saya rasa bangga lah sebab saya boleh bantu family saya. Lepas tu boleh bantu orang ramai. yes. Betul tu. Betul tu. Tania. Dia sebenarnya macam ni kalau kita fikir balik pun kita ni, selalu bila berlaku something ke masalah kesihatan, kalau kita ada medical personnel dalam family kita, sure kita nak tanya dulu. Kita tak fikir kadang-kadang nak pergi klinik dulu. Kita fikir tanyalah ada saudara tu nurse ke, ada saudara doktor ke, PPP ke, kita nak tanya dulu. Okey tak sebenarnya anak saya ni tiba-tiba jadi macam ni ke, ada sakit apa ke. So it is something very proud kita membantu, kita dapat membantu family kita juga, which is also pelanggan kita, our family. Ada seorang lagi ke boleh share? Hello. Ya, salam sejahtera. Okey, salam sejahtera. Saya pelatih PPP daripada LKKM Seremban. Okey. Saya kongsilah kenapa saya memilih profession PPP. Okey. Antara sebab saya pilih profession PPP adalah satu, yang pertama sekali sebab saya rasa ilmu medical ni ilmu yang tiada batas orang kata. Bila kita belajar ilmu ni, kalau misal kata kalau kita tak bekerja sekali, kita boleh apply kepada orang awam, kita boleh apply kepada orang terdekat kita. Betul. Yang kedua, kenapa saya pilih profession PPP ni juga, sebab cita-cita dulu nak jadi doktor tapi tak dapat, so kita milih yang terdekat dengan profession tu. Yang ketiga sebab saya nak jadi penjawat awam lah. Okey, so nampaknya minat dalam bidang kesihatan ni dah lama lah sebenarnya. Okey, Tania. Saya rasa rakan-rakan lain pun sure ada reason-reason mereka. Apa pun, saya ucapkan tahniah sekali lagi kepada semua kerana diberi peluang, dapat peluang. Macam saya katalah, ramai orang di luar situ sebenarnya yang katakan nak jadi penjawat awam. Ramai yang menunggu, berpuluh-puluh ribu menunggu, ramai sangat menunggu. Tapi kita ni dipilih, so kita kena melaksanakanlah amanah yang telah diberi. Okey, kita masuk pada slide. Mengutamakan masyarakat. Okey, yang ni sebenarnya soalan yang saya tanya tadilah. Why do you want to become a medical professional? So saya rasa kepada kedua-dua rakan kita yang telah share, terima kasih, dan juga kepada rakan-rakan lain kita yang mungkin ada reason masing-masing. Then masing-masing ada reason mereka. Inspirational medical quotes. Yang ni saya saja nak share lah. The good physician treats the disease. The great physician treats the patient who has the disease. So yang ni pun berkait dengan pengurusan pelanggan kita. Kita lihat tadi penyayang kan di bawah budaya korporat kita. Macam mana kita mengutamakan masyarakat. A great physician treats the patient who has the disease. Kita melihat kepada patient tersebut. Macam mana interaksi kita, komunikasi kita, empathy kita. Bukan hanya setakat okey sakit, dalam saya belajar ni untuk sakit ni bagi ubat ni, itu je. So peranan kita is more than that. Our connection with the patient. You were born with ability to change someone's life. Don't waste it. Bukan semua mendapat peluang tersebut. Macam tadi rakan kita yang dapat membantu nenek dia. It's an ability. It's an ability to change someone's life. God cannot be everywhere, so he sends doctors. Sebenarnya he sends medical personnels. Kan kadang-kadang kita ni bukan hanya percaya kepada yang amat berkuasa, tapi kita percaya kepada medical personnel kita. Siapa yang kita jumpa, nurse ke, doktor ke, PPP yang check kita, yang merawat luka kita, anything. Kita percaya pada dia. Ubat yang diguna sure betul. Ubat yang diberi sure saya akan okey. A profession where knowledge, power and heart comes together. So itulah tadi budaya korporat dia kan. Professional, penyayang, semua. So it's knowledge,
power and heart come together, itu adalah medical profession. Dia tak boleh satu-satu, setakat knowledge pun tak cukup, setakat power pun tak cukup, setakat heart, nak membakti, nak berbuat bakti. Tapi knowledge pula tak cukup, pun tak boleh juga. They may forget your name, but they will never forget how you made them feel. Ini sebenarnya sangat betul. Kadang-kadang kita tak ingat nama pun. Bertahun-tahun dah kita tak ingat nama. Tapi kita ingatlah perkhidmatan yang kita terima. Contoh macam mak saya sendiri, dia ke klinik kesihatan di Seremban 2. Dia pergi seorang lah, saya tak follow, dia pergi seorang. Lepas tu dia ada beritahu saya. Dia kata ada seorang nurse itu, dia sangat baik lah, dia sangat baik, saya suka. Dia sangat membantu, dia tolong saya daftar, semua benda dibantu. Saya kata, ya ke, apa nama nurse-nya? Dia kata, saya tak kenal nama. Dia jawab macam tu. Tapi dia kata dia sangat baik. So bila kita tengok ni kan, they may forget your name, but they will never forget how you made them feel. Itu adalah impact di sana. Not all soldiers carry guns to save their country. Some carry a stethoscope, injection, thermometer, whatever yang kita boleh cakap. Tapi kita diberi satu tugasan mandat untuk memberi perkhidmatan kepada rakyat. Okay, let's throw back. Okay, saya ni, sure lah you all ingat ni, Asyik nak tanya soalan lah, Asyik nak minta kita cakap lah. Tapi yes, saya nak minta you all cakap ni sekarang. Okay. Kita ni sebagai pelanggan, macam saya beritahu tadi lah. Kita ni sebagai manusia ni kita pelanggan kepada mana-mana pun. Kedai ke, mall ke, bank, di pejabat kerajaan yang lain, buat pasport ke, buat IC ke. Kita pun telah memainkan peranan sebagai pelanggan. So saya nak somebody di antara you share satu experience yang positif, a good experience by yourself yang anda terima, satu pengalaman yang positif, teruja, seronok sebagai seorang pelanggan. Then of course seorang lagi untuk pengalaman negatif. Boleh sesiapa? Seorang, dua orang lah, seorang pengalaman positif. Ini saya cakap je lah seorang-seorang. Kalau memang ramai nak cakap, saya okey je. Nak share pengalaman positif dan share pengalaman negatif. Anda sebagai seorang pelanggan, tak semestinya fasiliti kesihatan lah, mana-mana pun boleh. Pergi bank ke, pergi kedai makanan ke, mana-mana. Pergi airport ke. Dua orang? Assalamualaikum. Saya PMA Shanini dari LKKM Seremban. Okay. Ya. Saya nak kongsikan pengalaman saya klinikal di ward perubatan lelaki lah. Saya pernah bersama dengan tim klinikal ditendang oleh pesakit lah masa tu. Tengah nak nak buat bed making. Lepas tu pesakit tu tendang. Rupanya pesakit tu ada sakit demensia. So daripada situ kami belajar yang kami kena banyak bersabar dan ada banyak jenis ragam pesakit. Betul. Bagus, betul ya. Penyabar tu lah kan. Saya pun faham lah benda tu tak mudah kan. Kita dengan anak-anak pun yang ada anak-anak ke, ada anak saudara ke pun kadang-kadang kita tak sabar kan. Dengan saudara kita sendiri pun kita kadang-kadang sudah susah nak sabar. Kadang-kadang tercakap ke atau kadang-kadang kita terberi nasihat ke, tegur. Tapi sekarang ni kita kena menyahut cabaran yang kita kena bersabar dengan pelanggan kita, pesakit yang datang tu. Kerana dia pun ada susah dia sendiri, sakit dia sendiri. Kadang-kadang dia tak boleh nak sabar pun. Dia tak boleh nak sabar. Tapi kita yang kena sabar. Okey, sesiapa lagi? Seorang lagi. Menganggap diri kita sendiri sebagai pelanggan. Sekarang you all lah pelanggan. Saya kata okay, you all pelanggan.
What is your best atau your worst experience? Seorang lagi? Okay, seorang lagi. Sure ada je experience. Kita ni menjadi pelanggan setiap hari dalam kehidupan kita. For sure akan ada something. Ke mungkin pernah jumpa satu petugas kaunter yang memang sangat membantu ke. Contoh. Anything. Hello. Ya. Saya LP MBA Afiq. Okay, Afiq. Saya nak cerita pengalaman baik lah. Okay, boleh? Masa ni 2015, saya ada camp. Ada camp apa nama dia? Camp pengawas lah. Ada Explores. Okay. Lepas tu kami masa tu tak ada lagi perkhidmatan Grab, Uber semua tu kan. Taxi pun time tu mahal lagi. Betul, betul. Jadi kami ada Explores dekat satu bandar besar. Kami nak pergi satu tempat ke satu tempat tu, memang kami kena berjalan je lah. Lepas tu ada satu momen ni, kami dah memang tak mampu nak larat, nak berjalan. Okay. Ada satu uncle ni, dia sanggup berhenti di tengah trafik hijau, tengah hijau. Oh, okay. Untuk ajak kami naik, nak tumpang pergi next destination. Itu pengalaman baik saya pernah alaminya. Sampai sekarang saya masih ingat. Okay. Okay, thank you Afiq. So apa yang kita lihat di sini macam saya beritahu tadi. We remember kan, apa yang berlaku tu we remember. Tapi tak semestinya kita ingat siapa atau nama ke anything. Tapi at that moment tu yang touch kita. So bayangkan kita sekarang, kitalah pemberi servis tersebut. So we want our customer, our pelanggan untuk mendapatkan apa harapan kita sebenarnya. Sama. Apa yang kita harap, kita lihat macam tu lah yang kita lihat. Thank you thank you. Okay, so bila-bila masa pun kita sebagai pelanggan, ada kalanya kita ada pengalaman yang baik, teruja, seronok, tapi pada masa yang sama kita ada juga pengalaman yang negatif, kita jadi kecewa kan, lah pergi kedai tu asyik makanan lambat, sampai lambat. Bukan ada orang ramai pun, kosong je, tapi makanan asyik lambat atau makanan salah, order tak betul. Tak naklah pergi kedai yang sama. Contoh macam tu, ada je. Nak pergi bank, saya sukalah pergi bank tu agak cepat. Walaupun kaunter dia buka 2 je, tapi kerja kat situ sangat cepat, efisien. Guard di situ pun sentiasa check dengan kita datang untuk urusan apa ke, dari segi queue semua tu. Dia nampak macam benda-benda yang simple, tapi benda-bendanya impact yang besar. Piagam pelanggan. Okey, yang ni saya cerita tentang Jabatan Kesihatan Negeri Sembilan ni sebagai contoh. Tapi di mana-mana saja tuan-puan di posting, dia akan ada piagam pelanggan di situ. I want you all to pergi dulu cari mana piagam pelanggan tu. So kalau piagam pelanggan JKNS adalah first, kemudahan untuk pelanggan. Kemudahan untuk pelanggan. Setiap pelanggan boleh mendapat perkhidmatan yang sewajarnya daripada jabatan ini tanpa mengira umur, jantina, keturunan, agama atau taraf sosial ekonomi. Kalau masih ingat tadi, apakah misi KKM? Kalau lihat memang dia berkaitan. Taraf perkhidmatan. Setiap pelanggan akan dilayan dengan baik, mesra, hormat, bertimbang rasa, bersopan santun
jujur dan ikhlas. Ni pun berkait dengan penyayang tadi, ramah mesra, empati. Maklumat perkhidmatan. Setiap pelanggan boleh mendapat penjelasan dan nasihat mengenai perkhidmatan yang diberikan kepadanya. Maksudnya, kita must be prepared kalau pelanggan tanya kita balik, betul ke, okey nak makan ubat ni berapa kali ke, atau kalau masih dia datang second time, dah bagi ubat tapi masih tak okey ke. So kita main peranan di situ juga. Pendidikan kesihatan. Setiap pelanggan akan diberikan maklumat mengenai aspek-aspek penting dari segi rawatan kesihatan dan pencegahan penyakit. Contoh pesakit diabetes yang memang dia datang berkala, dia perlu update dari segi ubat dia kena dos yang sama ke, atau dah check ni, ni gula dah tinggi. Kita kena bagi dia awareness dari segi pamphlet ke, dari segi mungkin kena join sebarang ceramah community ke, check apa pemakanan dia. Kita do what we can do. Bukan ni bekerja dia jadi macam rutin biasa. Okay, diabetes, okay ambillah ubat A, B, C habis. Ni dah tinggi tingkatkan dos. Dia bukan macam tu. Kita kena ada involvement kita terhadap pelanggan. Di situlah kita mencapai budaya kerja kelas pertama. Pengurusan pelanggan tu mengutamakan masyarakat. Piagam pelanggan ni perlu dihebarkan kepada umum. Dia sebagai satu komitmen kepada semua anggota kesihatan. That's why kita kena sentiasa tengok piagam pelanggan ni. Okay, kita kenal pasti pelanggan sasaran dan tentukan keperluan dan harapan mereka dengan tepat. Dengan tu perkhidmatan yang ditawarkan dapat memuaskan hati pelanggan lah dan bernilai tinggi melebihi ekspektasi pelanggan. Okey, aduan perkhidmatan. Kita dah banyak kali dengar dah. Tapi ini adalah a few yang kita pilih lah aduan perkhidmatan ni. Masa menunggu yang lama. Yang ni lah yang first, mana-mana kita dengar pun. Pesakit yang memerlukan rawatan segera lewat diberi perhatian. Memang selalu yang saya dengar atau mungkin tuan-puan pun dah biasa dengar. Masa menunggu lama. Kita faham fasiliti kesihatan kita sebenarnya tak sebegitu banyak. Tapi pelanggan kita sangat ramai. Memang mudahlah kadang-kadang kita kata, alah masa menunggu lama jangan datanglah KK. Kita pun pernah pun dengar ayat tu. Tapi no, kita kena tengok di manakah, where is peranan kita untuk membantu benda ni, membantu perkara ni. Think out of the box. Setiap kali ada appointment KK, alah 7.30 lah kena sampai KK. Alah kalau sampai lepas tu, itu je lah. Memang lambat lah. Itu memang ayat standard. Kerana manusia ni memang tidak suka menunggu. Bukan sahaja di klinik, mana-mana pun. Kadang-kadang kita tempat makan ke, bank ke, pergi mall ke, pergi kedai, pergi farmasi ke, mana-mana pun. Kalau sekejap je kita tengok, kenapa promotor tu tak membantu pun kita dah menunggu lama lah, queue panjang lah, apalah. So benda-benda ni adalah aduan perkhidmatan. Seterusnya, counter staff yang tidak mesra pelanggan. Staff tidak memberi tumpuan kepada isu yang dibincangkan. Dia jadi macam robot. Ada dia dah jadi macam robot. Dia hanya kerja dia tekan nombor ni, okey datang tengok ni, okey you nak buat apa, fine, itu je. Tapi sebenarnya kita kena mengambil kira sopan, mesra, berbudi bahasa kan, seperti biasa kita kena tanya nama, apakah nama, atau nak ambil ubat untuk saudara ke, so apa nama saudara, atau ada sambungan panggilan, kalau ada call lah kan, call kepada kaunter. Kita kena sambung panggilan tu dengan betul, sesuai. Kita kena maklumkan dahulu maklumat pegawai tu kepada pelanggan. Pelanggan yang menunggu di talian tu, kalau lama ke, sibuk ke dan melebihi dalam 10-20 saat, kita kena beritahu juga. Dan semua panggilan perlu diangkat. Dan ambil pesanan jika pegawai yang ingin dihubungi itu mungkin tidak tiada dalam pejabat ke. Ni contoh-contoh kalau telefon lah. Kerana kita mengambil masa counter ni sangat penting. Di situlah first kita menemui personal kesihatan kita. So kadang-kadang kita kena pastikan, kita ni kadang-kadang susah nak pastikan jumlah kaunter ni cukup atau ada kaunter khas untuk kecemasan ke, yes. Tapi untuk kaunter yang ada tu, kalau kita bertugas di situ, kita kena pastikanlah
kita ni sentiasa mesra, penerangan yang tidak jelas, informasi yang diberi tidak tepat atau tidak betul. Okey, so kadang-kadang ni macam saya beritahu lah, kadang-kadang ada yang ada masalah bahasa, atau masalah pendengaran, atau ni warga emas kita, kadang-kadang dia tak memahami, kadang ditanya mana tempat mana nak pergi ambil darah, itu tunjuk je, situ. Kadang-kadang dia tak tahu pun situ tu kat mana, nak jalan ke apa ke. Benda-benda macam tu, benda simple je sebenarnya. Tapi ia menjadi satu aduan perkhidmatan. Seterusnya, penerangan di farmasi kurang jelas. Okey, bila kita collect ubat, bagi je ubat. Tapi kita tak beritahu pula dengan dia, kan? Kadang-kadang ada yang tanya, ada yang banyak tanya. Pelanggan yang banyak tanya ni lah, ni macam mana, itu macam mana. Tapi ada yang tak, jenis yang tak tanya. Dia macam, dia bagi je macam ni, mungkin ambil sekali je kot. Bila berlaku macam tu. Macam contoh ada, pernah lah seorang yang saya kenal ni, dia ambil ubat. Dia dah ambil ubat tu, dia sebenarnya ada 2 botol. Satu ubat tu dah di-label lah. Satu lagi tu tak di-label. Yang di-label tu ditulis sebagai ambil sehari sekali. Rupa-rupanya dua-dua pun ubat yang sama. Tapi since tidak di-label, dia jadi confused lah. Dia seorang warga emas. So dia jadi confused. Dia macam kenapa ada satu lagi ubat ni yang saya pun tak tahu nak tanya macam mana. Tapi tak ada label. Tapi rupa-rupanya ubat yang sama. Benda simple jugalah kan. Tapi boleh menjadi benda lain. Kalau dipikir itu apa ke tak perlu ambil. Sebenarnya dia diberi mungkin terpaksa ambil dalam dosis yang lama lah kan. That's why dia ada 2 botol. Perkhidmatan tidak ikut piagam pelanggan. Okay, so kita dah nampak piagam pelanggan tadi menjadi kewajipan kita untuk follow piagam pelanggan ni. So kita kena tengok balik piagam pelanggan di klinik kesihatan yang kita akan bertugas atau hospital. Contohnya mungkin ada waiting time 10 minit tu kita semua kena mengambil kira netizen kita ni bukan macam dulu dia sure dah ambil gambar dah viral. Dah habis lah macam tu. Image KKM. Tidak menunjukkan ketekunan dan usaha. Yes. Yang ni sebenarnya ialah saya faham. Kadang-kadang penat, kadang-kadang nak duduk sekejap. Tapi itulah. Kita bukan berada di tempat yang kita boleh mendahulukan kepenatan kita. Itu adalah cabaran kita sebagai medical personnel. Kesediaan menghulur pertolongan kepada sesiapa walaupun di mana tanpa diminta. Soft skills. Soft skills ni kemahiran-kemahiran yang perlu ada kepada semua medical personnel lah. Yang ni sebenarnya ada banyak lagi tapi this is a few general lah. Yang dapat memastikan supaya kita sentiasa mengutamakan masyarakat, supaya kita sentiasa memberi keutamaan kepada pelanggan. First of all, kepimpinan, leadership. So sebagai seorang medical personnel, kemungkinan kita akan lead satu team atau ada staff-staff yang bekerja bersama kita atau di bawah kita. Mungkin ada. Maybe not now, mungkin bukan sekarang, tapi di dalam laluan kerjaya kita, mungkin akan ada. So, mungkin kot-kot kita kena jaga satu section, satu unit. So, kita kena pastikan bukan hanya kita, tapi semua warga yang berada dalam unit tersebut dapat perform. Kita kena sentiasa memberi team members kita sokongan, motivasi, itu adalah leadership. Sentiasa memberi satu pementoran, coaching, kita memberi encouragement, kita open kepada perbincangan. No matter lah, because kadang-kadang kita PPP mungkin akan bertugas bersama dengan nurse, bersama dengan doktor. So kita kena selalu involve team members kita. Kadang-kadang ni seseorang ni kita macam alah saya ni bukan nak leadership sangat. Saya okey je, saya akan ikut peraturan. Ada peraturan, ada siapa guide saya ikut je. Tapi where will you start? Kita kena start somewhere. Kita kena mulakan benda ni. Kita selalu tak boleh fikir yang saya ni okey je. As long saya follow the flow je cukup. Kita pun kena take ownership of your own role.
Itulah kepimpinan. Okay, seterusnya komunikasi. Dia bukan hanya komunikasi, dia komunikasi yang jelas. Komunikasi itu bukan setakat just communicate, tapi dia clear communication. Itu adalah teras utama di tempat bertugas kita lah, di fasiliti-fasiliti kesihatan, hospital, PKD, KK, KCOM, klinik desa. Dia adalah soft skill yang sangat penting untuk medical personnel. Dia kena communicate secara efektif bukan hanya kepada pesakit tapi juga kepada family, keluarga pesakit tersebut. Kadang-kadang kita bukan hanya explain kepada pesakit. Macam contoh, saya pernah ikut mak mertua saya pergi klinik. Then saya pula yang tanya dengan doktor, ini okey ke, ini ke, saya tanya dengan nurse. So explanation kepada keluarga jugalah. Dan pada permulaan kerjaya saya dalam tahun 2009, saya pun ada kursus-kursus yang saya perlu ambil lah, macam induksi lah, macam PTM ni kan untuk pengesahan jawatan. So salah satu daripadanya adalah corporate social responsibility, seminggu bertugas di mana-mana fasiliti kesihatan. Time tu pada tahun 2009 lah. Saya diberi untuk bertugas di Hospital Tunku Jaafar seminggu. Walaupun saya bukan medical personnel, tapi diberi seminggu untuk mendapat feel di hospital lah. Pada masa itu, salah satu hari tu saya kena bertugas di area buat postmortem di floor yang sama. So saya adalah join seorang doktor. Doktor tersebut, tugasan dia pada masa itu adalah untuk memberitahu family yang pesakit tersebut telah meninggal. Ini daripada accident lah, memang accident yang teruk. So, bila saya lihat benda tu, saya dapat lihat, oh my god, satu tanggungjawab yang sangat besar kan, something yang bukan semudah kita kena sampaikan kepada family yang anak you telah meninggal akibat accident tersebut. Saya melihat sendiri macam mana nurse dengan doktor tu handle family tu untuk sampaikan maklumat tersebut. So di situ saya memang nampak, oh memanglah bukan mudah pada masa tu. So ini adalah, that's the thing, clear communication bukan hanya dengan patients tetapi dengan family untuk menerangkan situasi dengan kaedah yang mereka dapat memahami. So it's important lah untuk patient tu, bukan hanya yang tu lah, untuk patient untuk tahu diagnosis dia kan, apakah treatment dia, apakah step-step yang diperlu ambil. Kadang-kadang kan patient dia dah terkejut, mungkin first time baru dengar, saya ni ada diabetes ke, you nak buat apa ni sekarang? Okay. So di situlah peranan kita untuk communicate supaya kita boleh pastikan dia faham. Okay, recommendation kita, okay apa yang you perlu buat sekarang. Dan cara kita sampaikan tu, komunikasi bukan hanya by words, bukan hanya by perkataan tapi body language kita. Bukanlah kita diri terus macam robot, lepas tu sampaikan, okay sekarang sila ambil ubat tersebut. Habislah, baik letak robot lah kan kat situ. So komunikasi kita, interacting, body language, eye contact, dia bukanlah sambil kita okay main phone ke atau borak-borak ke tengah tulis ke, tapi cakap dengan dia. That means attention kita tak ada. Okay, seterusnya sifat empathy. Empathy tadi saya ada sentuh juga. Dia juga satu key komponen untuk emosi lah. Mempunyai satu ability untuk memahami emosi pesakit kita. Dia bukan hanya untuk pesakit tapi juga untuk colleague kita yang bekerja bersama kita dan juga family pesakit. Dan kadang-kadang ni colleague kita pun mungkin dah penat. Dia pun macam nak cakap sikit ke, nak sampaikan isu dia ke, masalah kita ke, pun sama juga. Kita support di antara each other sebenarnya. Dan bila pesakit tu kita take time untuk listen, dengar pesakit tu. Kadang-kadang dia ada something dia nak sampaikan. Okay, kita dah beritahu, okay you ada sakit ni, kena buat ni. Mungkin pesakit tu nak cakap, sebenarnya saya ada kekangan, nak melaksanakan ni. So kita kena faham, kena dengar, cuba bantu supaya hubungan kita dengan pesakit tu, pesakit akan lebih confident untuk cakap dengan kita dan dia akan trust.
dia akan mempercayai, dia akan trust kita. Seterusnya stress management. Kerana fasiliti kesihatan kita tahu ramai personal kesihatan sekarang ni menghadapi stres. Kerana dengan tak cukup rehat, lebih-lebih lagi time pandemik ni lah kan, pandemik ni semua ni, tak cukup rehat, tak cukup tidur, tak jumpa family, tiba-tiba ada mobilisasi kerja di tempat A, tiba-tiba pindah hantar ke tempat B kerana tak cukup orang ke kat situ. And then non-stop lah, tak makan on time ke, tak dapat nak duduk pun ke, kadang-kadang kata ni dah berapa jam dah asyik diri lari je. So stress management adalah sangat penting. Kita kena selalu learn to accept. First, kita ni berurusan dengan life, dengan health rakyat. Kita ada banyak pressure di situ. So kita kena jaga kita daripada burnout. Kalau tak, kita akan hilang fokus. Kita kena accept that benda ni memang macam ni, inilah kerja kita. Kerja kita memang something yang beyond our control. Kita tak boleh kata, okey lah hari ni pukul 8 saya dah masuk kerja, pukul 10 saya boleh minum kopi. Memang kita something yang kita tak boleh nak plan. Kita kena terima seadanya itu. Then kita kena bila ada ruang tu, waktu cuti ke atau waktu off ke, kita buat exercise sikit. Kita jaga pemakanan kita, benda-benda macam tu. Bila dapat peluang tu, kita tidurlah sebaiknya. Ada social support, ada rakan-rakan kita yang kita boleh share masalah. Kita find ways untuk effectively manage our time. So kita kena jaga diri kita sendiri juga. Dan baru kita boleh menyampaikan perkhidmatan yang cemerlang kepada masyarakat. Etika kerja, ethics, strong working ethics. Strong working ethics ni adalah sangat penting di mana disiplin kita. Disiplin kita di tempat bertugas. On time, punctual kan, time management kita, professional kita, attitude kita, positive attitude kita. Kerana kadang-kadang memang kerja tu entah dah berapa hari ke atau tanpa rehat ke, tapi kita still kena make sure kita jaga disiplin kita. Because kita sebagai penjawat awam ni bukan hanya medical personnel, dia penjawat awam ni pun disiplin tu adalah penting untuk mengawal kelakuan kaki tangan awam supaya sempurna, bersesuaian dan kedudukan penting mereka dalam masyarakat. Bila dah sebut kaki tangan awam dia je, memang kita dah jadi satu contoh imej perkhidmatan awam sendiri, dan KKM tu terletak pada tahap disiplin yang dipamerkan. Disiplin yang perlu dipatuhi ini kita ada dalam Perlembagaan Persekutuan, dan saya rasa Tuan Puan petang ni pun ada tentang perintah peraturan-peraturan pegawai awam. Mungkin akan di-touch lebih lah di situ dari segi peraturan-peraturan kerja. Kerana etika tu dia berkait dengan nilai, norma dan sikap. Keadaan kesediaan seseorang yang bersifat mental dan saraf untuk bertindak terhadap suatu objek semasa suasana tertentu. Pelakon yang tidak beretika, kita tak follow rules lah. Melanggar undang-undang, tak follow peraturan dalaman, tak hadir kerja on time, ponting, benda-benda macam tu. Dia berkaitan dengan etika kita. Tapi Tuan Puan akan lihat dalam slot petang nanti. Perhatian kepada perincian. Excellent attention to details. Ini adalah sangat penting dalam healthcare. Kerana bila doktor ke nurse ke any medical professional dia kena tahu dose of medication dia atau measurement dia. Ini adalah detail-detail dia. Kita berapa ml, ubat yang betul ke kita dah prescribe, kita okey nak cuci luka ni, okey kita buat dengan proper ke, contohlah. Ini adalah soft skill semua yang penting. Contohnya kita ada dalam emergency room atau
di Jabatan Kecemasan. Okay, kita bertugas di Jabatan Kecemasan ni, kita kena sentiasa cepat dan constantly ada aktiviti di situ je, di mana kita kena fokus dan memberi perhatian kepada perincian. Seterusnya keyakinan. Okay, confidence. Kita kena yakin. Keyakinan tu dibina daripada experience, yes. Tapi kita kena confident dengan skill kita. Kita kena belajar, sentiasa cari jalan untuk belajar. Mungkin ada kursus untuk memperbaiki diri, untuk your career growth. Di situlah kita membina keyakinan. Bila kita yakin dengan kerja kita, that is when patient pun akan mempercayai kita. Dan macam kita pun macam tengok ubat tu, kita pula yang teragak-agak lah kan. Ubat ni anti, saya rasa anti, ambil pagilah kot. Saya sekejap anti, macam tu habislah. Bila dah cakap macam tu pun nanti tu dah hilang, dah risau dah, ni memang betul ke. So di situlah confidence kita ni memain peranan. So bila kita confident, kita transfer our confidence kepada klik kita, kepada rakan-rakan kita dan juga kepada patients kita. Receptive attitude, receptive. No matter how good lah you are, tapi kita kena bersedia menerima kritikan. Kita kena bersedia. Mungkin kita rasa, kita ni hari ni kerja memang bagus semua. Okay, tapi kenapa penyelia kita marah? Penyelia kita memberi advice ke, kata ni bukan benda betul ke. Kita kena open kepada kritik. Dan kita kena menilai diri sendiri. Setiap kali menilai diri sendiri again and again. Macam okey ke? Saya rasa kita kena boleh memperbaiki lagi. So bukan, walaupun kita confident, tak bolehlah jadi overconfident lah kan. Kita pun kena open kepada kritik, di mana kita sentiasa memperbaiki diri, our knowledge dan keep learning. So ini adalah di antara soft skill-nya lah. Mungkin ada banyak lagi, tapi di antara soft skill yang penting yang kita kena selalu berpegang supaya kita dapat memberi penyampaian pada pelanggan yang lebih efektif dan berkait dengan budaya kerja kelas pertama is kepimpinan, komunikasi, sifat empati, pengurusan tekanan, etika kerja, perhatian kepada perincian, keyakinan dan reseptif. So saya rasa tuan-puan memang dah ada lah semua soft skill ni. Dia hanya just a matter of memperbaiki dan menjadikan lebih okey. Kewajipan petugas kesihatan. Yang ni adalah based on KKM bukan saya je tulislah benda ni. Yang ni memang kewajipan petugas kesihatan yang KKM maklum. Setiap pelanggan itu adalah VVIP, very very important person. Dia tak adalah kata pelanggan ni saya tengok dulu pelanggan tu nantilah dulu nampak macam tak nampak sakit sangat pun, tak ada. Setiap pelanggan tu adalah VVIP. Pelanggan sebelum kita sendiri, customer above self. Macam saya beritahu tadilah, customer above self. So kadang-kadang maybe kita ni dah penat, tapi kita still mendahulukan pelanggan kita, pesakit yang datang. Kita still jaga intonasi, kita still pastikan kita ni beramah mesra, bersopan santun, responsif, timbang rasa, semua tu. Walaupun kita ni sebenarnya dah belum makan lagi pun, perut dah berbunyi-bunyi dah, tapi kita masih maintain tenang, peramah, senyum. So itulah kewajipan petugas kesihatan. Pelanggan sentiasa betul, customer is always right. Okay, so di sini sebenarnya menguji kesabaran kita lah. Supaya kita lebih berprihatin. Kadang-kadang customer ni kita cakap pun cakap benda yang sama je lagi. Tapi kita kena make sure kita dapat explain, dapat sampaikan benda yang betul kepada customer. So I believe benda ni tuan-puan akan follow lah. Okay, seterusnya kita lihat kewajipan pelanggan. Okay, this bukan hanya kewajipan petugas kesihatan,
kita ada kewajipan pelanggan juga. Dia more tu macam satu caveat. Dia macam satu caveat macam ni lah. Mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan. Itu adalah tanggungjawab pelanggan tu tersebut. Walaupun kita kata customer is always right, kan? Customer is right. Tapi tak semestinya lah dia tidak mematuhi peraturan di suatu tempat. Okay, dia dah dapat queue number nombor 6 contohnya. Tiba-tiba dia datang, dia kata no, saya walaupun dapat queue nombor 6 ni, saya ni datang dari jauh, saya lepas ni nak kena balik kerja lagi, saya minta time off lah daripada bos saya, boleh tak saya cut queue, saya start dulu. Walaupun dia customer, yelah dia pun ada concern dia. Tapi itu berkait dengan undang-undang dan peraturan. Kecuali benda tu satu kecemasan lah, memang dia kecemasan ni memang dah bleeding dah apa dah, memang dah atau memang lost conscious ke tak, itu lain lah. Okay. Menjaga kesihatan dirinya dan masyarakat dengan mengamalkan cara hidup yang sihat. Okay, kita sebagai petugas kesihatan, kita boleh advice, kita boleh bagi ubat, kita boleh beritahu okay, step-step untuk jaga diri. Okay, uncle ni dah ada high blood pressure, supaya so kena jaga makan. Mungkin jangan makan makanan A, B, C ke, lebihkan makanan ni ke. Setiap hari kena check home monitoring sendiri, apakah BP pagi-pagi ke, benda-benda macam tu. Itu adalah peranan kita. Tapi sebagai pelanggan, kalau dia tak follow, dia balik tu, alah saya ni tak nak lah, malas lah hari ni nak check, alah tak check pula. Tak apalah esok check, lepas tu makanan tak jaga. So kalau benda tu memudaratkan kesihatan, dia bukan kesilapan kita jugalah kan. Tapi at all times we do our best. So menjadi kewajipan pelanggan untuk menjaga kesihatan dirinya juga dan masyarakat. Kalau dia asyik tak jaga atau dia tak ambil ubat, kita dah bagi dah ubat ni pagi sekali, petang sekali contoh. Tapi tak ambil. Suka hati hari ni ambil, esok tak ambil. Tapi bila cek darah ni tak okey lagi, tak okey lagi. Kenapa? Masih ada problem. So itu adalah kewajipan pelanggan. Seterusnya, menggunakan kemudahan-kemudahan yang disediakan secara bertanggungjawab. Dia tak bolehlah datang buat vandalism lah kan. Dan datang, okey mana tandas, tak digunakan dengan bersih ke. Diberi pamphlet, buang je merata-rata ke. Yang tu kita ada peranan kita untuk tegur. Tapi dengan cara berinteraksi tu yang dengan hormat lah. Dengan cara kita sampaikan tu pun bersesuaian. Komitmen kami. Okay. Komitmen kami sebagai petugas kesihatan. Kami komited memberikan perkhidmatan kepada pesakit dengan penuh rasa kemesraan, kejujuran dan keikhlasan. Kami komited memberikan perkhidmatan yang efektif dengan sikap profesional, tekun, mudah didekati dan bersopan santun. Saya rasa ni balik-balik sebenarnya benda yang sama. Tapi itu adalah komitmen kita. Okay. Kami komited bekerja sebagai satu pasukan. Ni memang dah ada dalam komitmen bekerja sebagai satu pasukan untuk memastikan perkhidmatan yang diberikan sentiasa efisien, efektif dan produktif. Kerana pekerja berpasukan ni, dia ada faedah dia juga. Dia tanggungjawab yang dikongsi bersama dan dapat meningkatkan pengetahuan dan dapat belajar kemahiran yang baru. So kejayaan dan kegagalan semua dikongsi bersama. So dia adalah satu semangat kekitaan. So saya harap tuan-puan pun akan follow lah elemen-elemen ni, komitmen-komitmen ni. Kerana like I said, you all telah diberikan mandat yang besar untuk melaksanakan tugasan di KKM ni sebagai PPP, sebagai nurse, kan? Kita kena pastikan penambahbaikan dalam sistem penyampaian penjagaan kesihatan kita. Lebih-lebih lagi dalam situasi pandemik COVID-19 tu masih ada lah kan, dia ada satu ujian yang sangat mencabar untuk sektor penjagaan kesihatan kita, bukan di Malaysia sahaja tapi di seluruh dunia. Tapi sistem penjagaan di Malaysia ni dia telah
telah buat yang terbaik lah. Di antara yang terbaik juga. So I wish you all the best again. All the best for your meaningful journey in saving lives. Bila saya tengok gambar-gambar ni, saya boleh lah. Kalau sekali-sekala ni saya datang mana-mana, kalau jumpa tuan-puan ni, hello-hello lah dengan saya. Mungkin saya tak ingat lah kan. Mungkin because saya tak tengok secara fizikal pun. Tapi I'm happy saya diberi peluang ni untuk memberi talk kepada tuan-puan. Walaupun saya ni bukan medical personnel lah. Saya membuat session kewangan tapi berada di JKN ni dah, di bawah KKM ni dah setahun setengah lah. So saya pun dapat merasa juga kadang-kadang ups and downs, cabaran di sini dan juga kepentingan tanggungjawab medical personnel. Kerana walaupun saya duduk di bahagian pengurusan, unit kejururawatan dan PPP duduk di bawah bahagian pengurusan di Jabatan Kesihatan Negeri. So kita memang sentiasa berurusan dengan matron di sini, ketua PPP di sini. So saya adalah peluang untuk cerita apa and everything lah. So okay, so kita dah sampai to the end of the slide untuk hari ini. Okay, so saya harap tuan-puan dapat memahami apa yang saya sampaikan hari ini. So saya balik lagi, saya just recap sikit. Budaya kerja kelas pertama yang kita menjurus kepada pengurusan pelanggan dan khususnya kepada mengutamakan masyarakat. Dia berkait dengan misi, moto, objektif dan visi KKM sendiri. Dan sebagaimana yang saya beritahu, mana-mana tuan-puan diberi posting, tolong pergi tengok dulu piagam pelanggan di fasiliti kesihatan tersebut. Okey, dan jadikan dia satu budaya. Budaya, kalau kita lihat sesuatu hanya sebagai satu peraturan yang kita perlu follow, kita hanya akan follow benda tu bila kita berada di fasiliti itu sahaja. Kerana kita anggap benda tu sebagai satu beban, oh saya kena buat macam ni, A, B, C. Tapi kita, kalau kita jadikan tu satu budaya, budaya korporat tadi, kami sedia membantu dengan 3 perkara utama di bawah budaya korporat. Saya yakin tuan-puan dapat memberi perkhidmatan yang cemerlang. So once again saya ucapkan tahniah, good luck, all the best. Dan saya juga mohon maaf lah kalau ada tersilap kata atau terkasar bahasa. So itu sahaja. Thank you very much. Terima kasih. Bye. Demikianlah tadi perkongsian yang diberikan, banyak pengetahuan bermanfaat yang dapat kita terapkan ketika menjadi penjawat awam kelak. Saya ucapkan terima kasih kepada Puan Tilam Pria Anak Perempuan Asokan atas kesudian dalam menyampaikan perkara yang bermanfaat kepada kami semua tadi. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi.